Selamat datang saudara-saudari. Kami mau bersambung dalam Wahyu babak kedua. Saya akan membacanya dengan perlahan supaya kita mengerti. Kita suruh Roh Kudus memberi pengertian kepada kita bila kita mendengarnya. Okey? Ini adalah Wahyu babak kedua. Mari kita bermula. Surat kepada jemaah di Efesus. Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Efesus. Inilah perkabaran dari Dia yang memegang 7 buah bintang pada tangan kanannya dan yang berjalan di antara 7 buah kaki pelita daripada emas. Aku mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Aku tahu bahawa kamu bekerja keras dan tabah menanggung penderitaan. Aku tahu bahawa kamu tidak tahan lagi dengan orang jahat. Kamu sudah menguji orang yang mengakui diri mereka rasul, padahalnya bukan. Dan kamu sudah mendapati mereka pendusta. Kamu tabah menanggung penderitaan. Kamu sudah menderita kerana aku. Dan kamu tidak putus asa. Ayat 4. Tetapi aku mencela kamu tentang hal ini. Kamu tidak mengasihi aku lagi seperti ketika kamu mula-mula percaya kepada aku. Ingatlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh ke dalam dosa. Bertaubatlah daripada dosa kamu dan lakukanlah apa yang kamu lakukan ketika kamu mula-mula percaya kepada aku. Jika tidak, aku akan datang kepada kamu dan menyingkirkan kaki pelita kamu dari tempatnya. Tetapi ada sesuatu yang baik pada kamu. Kamu membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaah. Mereka yang menang akan aku benarkan makan buah dari pokok yang memberikan hidup, yang tumbuh di taman Allah. Amen. Surat kepada jemaah di Smyrna. Ayat 8. Tuliskanlah surat ini kepada malaikat jemaah di Smyrna. Inilah perkabaran daripada Dia yang awal dan yang penghujung, yang sudah mati dan hidup semula. Aku mengetahui kesusahan kamu. Aku tahu bahawa kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku mengetahui fitnah yang dilemparkan kepada kamu oleh orang yang mengaku diri mereka Yahudi, padahal bukan. Mereka dikuasai oleh iblis. Janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi akan kamu alami. Ketahuilah, iblis akan menguji kamu. Dia akan memasukkan beberapa orang daripada kamu ke dalam penjara. Kamu akan mengalami penderitaan selama
10 hari. Hendaklah kamu setia kepada aku sampai mati, dan aku akan mengurniai kamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan. Jika kamu bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaah. Mereka yang menang tidak akan mengalami derita kematian kedua. Surat kepada jemaah di Pengamus, ayat 12. Tuliskanlah surat ini kepada malaikat jemaah di Pengamus. Inilah perkabaran daripada Dia yang memiliki sebilah pedang tajam bermata dua. Aku mengetahui tempat kamu tinggal. Di situlah iblis bertakhta. Kamu setia kepada aku. Kamu bahkan tidak menafikan kepercayaan kamu kepada aku. Semasa Antipas, saksi aku yang setia itu, dibunuh di tempat iblis tinggal. Tetapi aku mencela kamu tentang hal ini. Beberapa orang antara kamu mengikut ajaran Biliam. Dahulu Biliam mengajar Balak menjerumuskan umat Israel ke dalam dosa dengan memujuk mereka memakan makanan yang telah disembahkan kepada berhala dan dengan melakukan perbuatan cabul. Demikian juga ada beberapa orang antara kamu yang mengikut ajaran Nikolas. Oleh itu, bertaubatlah daripada dosa kamu. Jika tidak, aku akan segera datang kepada kamu dan melawan semua orang dengan pedang yang keluar dari mulut aku. Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaah. Mereka yang menang akan aku kurniakan mana yang tersembunyi. Aku juga akan mengurniakan setiap orang daripada mereka seketul batu putih. Batu itu ditulisi nama baru yang tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali orang yang menerimanya. Amin. Surat kepada jemaah di Thyatira, ayat 18. Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Thyatira. Inilah perkabaran daripada Anak Allah, yang matanya bernyala-nyala seperti api dan kakinya bersinar seperti gangsa yang digosok. Aku mengetahui semua yang sudah kamu lakukan. Aku tahu bahawa kamu saling mengasihi, kamu setia, kamu saling menolong, dan kamu tabah menanggung penderitaan. Aku tahu bahawa kamu sekarang melakukan lebih banyak kerja berbanding dahulu semasa kamu mula-mula percaya kepada aku. Tetapi aku mencela kamu tentang hal ini. Kamu membenarkan Isabel, perempuan yang mengaku dirinya pesuruh Allah, mengajar umat aku. Dengan ajarannya, dia
menyesatkan hamba-hamba aku sehingga mereka melakukan perbuatan cabul dan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Aku sudah memberikan peluang kepadanya untuk bertaubat daripada dosa. Tetapi dia tidak mahu berhenti melakukan perbuatan cabul. Oleh itu, aku akan menghukum dia dengan penyakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Aku akan melakukan semua ini sekarang juga, kecuali mereka bertaubat daripada perbuatan keji yang dilakukan bersama-sama dia. Aku juga akan membunuh pengikut-pengikutnya. Lalu semua jemaah akan tahu bahawa akulah dia yang menyelami fikiran dan hati manusia. Aku akan membalas kamu menurut perbuatan kamu masing-masing. Tetapi kamu yang lain yang tinggal di Thyatira, yang tidak mengikut ajaran jahat itu, kamu tidak mempelajari ilmu daripada iblis. Aku berkata kepada kamu bahawa aku tidak akan membebani kamu dengan kewajipan lain. Tetapi kamu harus terus berpegang kepada apa yang kamu miliki sehingga aku datang kelak. Mereka yang menang dan terus-menerus melakukan kehendak aku sehingga akhir, akan aku kurniakan kekuasaan seperti yang aku terima daripada bapa aku. Seperti yang aku terima daripada bapa aku. Mereka akan menerima kekuasaan daripada aku untuk memerintah bangsa-bangsa dengan tangan besi dan untuk menghancurkan mereka seperti periuk tanah. Mereka juga akan menerima bintang fajar daripada aku. Amin. Ya, jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaah. Ya, ini adalah Wahyu babak kedua. Ia mengatakan surat kepada jemaah di Efesus, di Smyrna, di Pergamus dan di Thyatira. Dan kita mesti menyeru Roh Kudus Allah supaya memberi pengertian kepada kita dalam ayat-ayat dalam Wahyu ini, supaya kita faham kalau kita bertaubat, kita akan diampunkan. Kalau kita bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada kita. Sekian, terima kasih. Shalom.